Okay geng, kalau korang nak tengok aku buat video apa kali ni, korang kena stay tune tengok video ni sampai habis. Right? Yang penting, tengok intro ni dulu. Okay geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Chai Channel. Okay geng, kita bertemu lagi kan. So kali ni, kalau korang nak tahu aku buat konten apa kali ni, korang kena stay tune. Yang paling penting sekali, korang kena subscribe, like dan share kepada semua rakan-rakan korang. Sebab aku dah lama geng tak buat konten ni. So kali ni aku nak buat konten ni. Ramai sangat permintaan. Bukan aku nak cakap aku ni poyo lah Aku cakap ni semua poyo. Tapi ramai sangat permintaan. Dia orang suruh aku buat kisah seram. Sebab aku pun dah lama tak buat kisah seram kan. Kali ni aku nak buat kisah seram dengan keadaan bilik yang gelap dan juga ditemani lampu lighting baru dia. Okay geng, cerita yang aku nak sampaikan ni adalah satu cerita yang membuatkan aku tertarik. Faham tak? Tertarik daripada segi memang wow gila lah geng. Sebab cerita ni membuatkan aku lagi meremang belum roma tau. Walaupun sekarang tengah bulan puasa kan, tapi memang kisah ni subscriber ni dia kirim memang dah lama lah. Sebab kisah ni dah 2 bulan lepas tak silap aku kot. 2 bulan lepas ke sebulan lepas, tak adalah nak kata lama, baru lah juga kan. Kira 2 bulan lepas lah aku dapat email ni daripada seorang, tak tahu lah, dia cakap dia subscriber aku, tapi dia cakap aku dia jarang tengok channel aku. Faham tak maksud aku? So itu yang aku cakap dengan dia. Tak apalah, aku tunggu aku free baru aku akan ceritakan pengalaman ni. Sebab dia suruh aku rahsiakan nama dia tau. Alah, kalau aku sebut pun orang bukannya kenal nama kau pun. Dia kongsikan mengenai dia di asrama. Jarang geng, bukan jarang lah, aku tak pernah geng baca kisah seram mengenai asrama. Tak pernah. Sebab sebelum ni banyak yang kirimkan mengenai macam accident, lepas tu macam kau bawa balik kerja kena kacau, kau kena kacau time malam, time tidur kan. Tapi aku tak pernah geng keluarkan cerita seram mengenai asrama. Memang tak pernah. Kalau kau tengok konten-konten aku yang sebelum ni, right, konten aku yang dah lama kan, yang 2 tahun lepas, 3 tahun lepas kan, memang aku tak pernah mengeluarkan mengenai asrama. Tak pernah. Hari ni adalah episod pertama yang aku keluarkan mengenai asrama. Sebab dia beritahu aku umur dia sekarang 20 lebih. Lingkungan bayi aku mengenai yang dia kena ni masa zaman dia umur 15-16 tahun. Benda tu memang dah lama berlaku lah. Sebab masa dia cakap 15 atau 16 tahun tu, itu masa dia sekolah dekat asrama tu. Okay, cerita yang dia nak explain kat aku tau. Kau tahu, aku buka email, panjang geng. Tapi dalam panjang-panjang kisah yang dia kongsi kat aku tu, aku tapis balik tau. Faham tak maksud aku? Aku tapis balik, aku jadikan dia pendek. Aku jadikan dia pendek. Mana part-part seram tu aku ambil, mana yang part yang tak seram tu aku biarkan. So aku ambil part-part perjalanan semasa dia kena di asrama. Tak ada basa-basi, kita mulakan Sekejap geng. Okay, kita start balik. Ini adalah cerita daripada dia juga. Cerita ni membuat kenapa aku rasa macam seram, aku rasa macam seram sejuk kan, meremam roma. Sebab apa? Cerita dia ni memang, kalau korang dengar, korang pernah dengar tak gula-gula? Kalau gula-gula aku malah nak cakap penuh tau geng kau. Sebab gula-gula ni paling aku benci sekali lah. Walaupun kalau akhirnya kita mati, kita meninggal pun dengan macam tu, right? Memang aku cukup seram lah kalau gula-gula ni. Dan juga Mama Rock. So dia dua cerita dia cerita kat aku. First gula-gula dan juga Mama Rock.
Okay, kita start daripada gula-gula dulu, baru kita pergi ke Mama Rock. Okay geng, first cerita ni, time tu dia ada dekat sebuah kelas dia lah, pada jam pukul 8.30 malam. Okay, kenapa aku cakap dia di kelas pada waktu jam 8.30 malam? Okay, first tu dia ada kat kelas, dia bersama dengan rakan dia 3 orang. Tengah duduk lepak, ada lampu lah, diorang buka lampu. Aku tak tahu warden buat kerja ke tidak. Time tu diorang bertiga, diorang tengah buka lampu. Memang tak ada dengan secara gelap. Diorang bertiga, diorang lepak lah. Diorang lepak kat kelas tu. Sambil tu diorang main set, diorang main game lah. Tiga orang ni, Salah seorang 3 orang ni ialah pengkongsi kat aku. Dalam keadaan diorang dalam kelas tu, diorang tengah main handphone, tengah main game lah. Apa ke ada cakap aku, dia main PUBG kot, dia cakap aku. PUBG ke ML, dia cakap. Dia tengah main game, secara tiba-tiba lampu kelas diorang tertutup, terpadam sendiri. Okey, kenapa aku cakap dia terpadam sendiri? Dia terpadam secara cepat tau. Faham tak? Bila kau tengah kusyuk main game, right? Aku cakap dengan korang bila tengah, ni aku gambarkan balik bila tengah kusyuk tengah main game, tiba-tiba lampu puk, terpadam. Kenapa cakap terpadam? Okey, dia perkongsian dekat aku ni, dia bagi tahu aku lah. Dia cakap, dia pun pelik lah. Dia cakap aku, dia pelik lah, kenapa lampu tiba-tiba terlelap, terpadam macam tu je. Pandang member dia pandang dia. Lepas tu yang si pengirim ni bagi tahu lah dekat kawan-kawan dia, aku rasa lampu rosak. Jom lah kita balik dom. Si pengirim ni, jom kita balik dom. Awal lagi. Yalah, memang awal, takkan lah kita nak main game dengan gelap-gelap macam ni. Baik kita main dekat dom, best. Aku rasa si pengirim ni, dia dah dapat rasa tau, ada sesuatu something yang berlaku dekat atas diri dia orang dengan dia sekali pada malam tu. Tapi nak tak nak, dia orang buat keputusan. Si pengirim ni bagi tahu dekat kawan dia, dari orang ni, jom kita naik dom. Selepas dia orang kira pengirim ni dah bagi tahu dekat kawan dia 2 orang lagi untuk naik dom, diorang pun naik lah. Diorang naik dom, diorang sampai dekat dom, diorang relax, diorang sampai kat katil masing-masing. Sebab katil diorang ni bersebelahan tau. Si pengirim ni katil dia tengah, yang kawan dia lagi seorang tu, aku bagi dia nama lah. Antara tiga-tiga ni aku bagi nama. Kawan dia, aku bagi first si pengirim lah. Pengirim, nama dia Syarul. Yang kedua Acap. Yang ketiga Rahmat. Mat. Okay, si Syarul ni katil tengah, yang si Mat ni katil kanan. Okay, yang lagi seorang ni, siapa tadi aku lupa nama dia. Yang seorang lagi ni katil kiri. Bila diorang dah berada di dom, si pengirim ni panggil lah kawan dia yang si Mat ni. Dia cakap, Mat, kau tak rasa apa yang aku rasa? Yang si Mat ni bagi tahu apa yang kau rasa. Macam ni, kau tak rasa pelik ke? Kita bertiga dekat kelas, mana ada orang lain lagi? Kenapa tiba-tiba lampu tu lampu rosak tu kot? Alah, jangan fikir bukan lah, CM. Lepas tu yang si Syarul ni, okey lah, tak apa lah kan, mungkin lampu rosak, besok boleh baiki kan. Panggil apa, maintenance datang, tolong buatkan, cikgu datang, tolong buatkan ke apa kan. Okey, tak apa lah. Semasa diorang berborak berdua tu, tak ada apa-apa kejadian yang berlaku dekat diorang tau. Masa diorang tidur tu, ada something, ada benda sedang mengintai si Syarul tau. Yang kawan-kawan dia ni memang dah tidur lena lah. Yang seorang dah menghadap ke kiri, yang seorang dah menghadap ke kanan. Memang semua dah berdengkur, tinggal besok nak masuk kelas ke. Diorang pun tidur. Yang si Syarul ni tak tidur lagi, dia masih berjaga lah. Alright. Dalam keadaan si Syarul tak tidur ni, keadaan dia tu tutup selimut sampai ke kepala tu. Sambil-sambil tu dia main handset. Apa benda semua. Dia rasa seperti dia sedang diperhatikan oleh something yang dia tak nampak, tapi dia rasa memang ada orang sedang tengok dia. So dia pun mengalih ke arah tingkap. Bila dia tengok mengarah tingkap, kau tahu dia nampak apa? Dia nampak satu bentuk gula-gula
di sebalik luar tingkap sedang memerhatikan dia secara tajam. Kau tahu si Syarul ni tak ada cerita banyak. Kau tahu lah asrama je mana, geng. Itu sebab lah dulu aku habis sekolah, mak aku nak bawa aku pergi kat asrama. Aku tak nak. Babang aku semua nak bawa aku pergi asrama. Aku tak nak sebab aku tahu memang aku akan lalui benda-benda macam ni. Lepas tu dia terus bangun daripada katil. Dia pergi kat katil member dia, si Mat ni. Dia pergi katil Mat dulu. Dia kejut, dia gegar. Dia kejut, "Weh Mat, bangun." Tapi dengan nada yang perlahan. Sebab takut kalau dia macam dia menjerit ataupun apa, takut pelajar-pelajar lain yang lain-lain ni bangun tau. Dia kejut lah. "Mat, bangun Mat. Aku nampak benda Mat dekat luar tingkap Mat. Dia ada lagi Mat. Mat, tolong Mat. Ya. Lepas tu yang si Mat ni bangun lah. "Kau Pak Harul. Aduh, kau nampak apa? Apa yang kau nampak?" "Kau tengok kat luar tingkap." Sekali tengok luar tingkap, benda tak ada. Benda tu tak ada, kan? Benda tu hilang. Benda tu gaib terus. Senyap. Lepas tu si Syarul ni pelik lah. Dia tengok kat tingkap, hilang. "Apa yang kau nampak?" Si Mat ni cakap, "Aku nampak benda tu dekat luar. Aku nampak gula-gula." Okay, aku dah cakap gula-gula. Dekat dalam kiriman dia tu dia cakap POCONG. Tapi aku tukar kepada gula-gula. Okay, dari situ dia terkejut lah, geng. "Aku nampak gula-gula dekat luar." Itu semua ayalan kau. Kau tak tidur lagi apa? "Aku tak boleh tidur tu. Dah lagi tidur besok sekolah tu. Besok nak masuk kelas lagi. Dia tidur." Lepas tu yang si Mat ni dah paksa dia untuk tidur tau. Dia pun bangun. Dia duduk dekat katil. Dia nak tutup badan dia dengan selimut. Bila dia nak toleh ke arah kiri, sebab si Mat ni katil dia sebelah kat kanan. Bila dia nak toleh badan dia ke kiri, kau tahu apa yang dia nampak? Kali ni memang betul depan mata. Kali ni betul depan mata dia. Dia masuk belah kiri, betul-betul dekat sebelah dia, geng. Betul-betul kat sebelah dia. Tengah baring. Gula-gula tu tengah baring sebelah katil dia. Katil single, right? Tapi keadaan dia tidur tu, dia menyering tau. Dia menyering. Dia menyering ke arah Mat. Tak tahu lah macam mana dia boleh nak ke kiri. Dia pusing lah. Puk. Betul-betul sebelah dia. Dia cerita kat aku, muka benda tu memang muka terbakar. Of course terbakar. Hitam. Memang hitam legam, mengancur muka dia. Lepas tu kain-kain dia tu memang lusuh, penuh dengan tanah. Nampaklah putih-putih tu, tapi nampak dengan tanah semua, macam tanah kubur. Kau tahu itu time pada malam tu juga dia kena rasuk. Malam tu dia cakap dengan aku dia kena rasuk. Automatik dia kena rasuk. Bila dia cerita dengan aku dia kena rasuk malam tu, langsung dia tak sedar apa benda yang dia buat pada malam tu. Si Mat dan juga kawan dia lagi seorang ni memang sedar, nak sedarkan dia tak sedar-sedar. Last si Mat ni cerita dekat dia. Dan itu dia tak sedar. Si Mat ni cerita dekat dia, dalam keadaan dia kena rasuk tu, memang suara dia memang langsung lain. Suara dia memang langsung berubah, bertukar jadi macam suara besar. Pada malam tu juga dia panggil Ustaz. Ustaz datang untuk bersihkan dalam badan dia, keluarkan benda tu dalam badan dia. Akhirnya benda tu keluar. Benda tu keluar. Pada keesokan harinya tu, dia dibawa ke bilik disiplin. Bilik kaunseling lah. Dia bawa ke bilik kaunseling. Dia kena soal siasat lah. Macam polis sebelah kan. Dia kena soal siasat dengan cikgu-cikgu yang ada kat sekolah tu. Apa yang awak nampak, awak pergi mana malam tadi ni. Dan dia pun cakap malam tadi kita orang pergi kelas jam berapa? Pukul 8.30 tengah malam. Bukan 8.30 malam tu orang semua dah kena ada dekat dalam dorm masing-masing. Korang pecah masuk kelas Kena lagi. Diorang pun kena jujur lah. Diorang pergi kelas sebab nak dapatkan line. Sebab bila diorang kat dorm, line tak ada. Line memang E. Memang E punya line. Lepas tu dia terpaksa untuk pergi ke kelas untuk mengambil line 4G untuk game punya pasal. Last 3-3 kena melengkok pergi bilik kaunseling.
Tiga-tiga kena soal. Nak tak nak, orang kena jujur lah. So dari situ dia sedar dengan kesilapan dia, dan dia pun terima dengan kesilapan dia. Sampai situ cerita dia. Sebab dia cerita kat aku dekat email tu, memang sampai situ je geng. Sampai dekat bilik kaunseling tu, besok tu dia dah buat benda yang biasa. Okey, kita sambung cerita yang kedua. Cerita pertama aku dah cerita pasal gula-gula. So kali ni yang kedua aku cerita mengenai dia juga. Dia kongsi kat aku. Sekarang umur dia dah 20 lebih lah. Sebab dia cakap aku umur dia dah 20 lebih. Dia dah keluar daripada asrama tu. Dia bekerja. Okey, dia sekarang bekerja sebagai operator kilang tau. Sekarang ni dalam keadaan dia bekerja kilang ni, dia kena dekat tempat kerja tau. So aku tak boleh nak bagi tahu lah dekat kilang mana. So aku kena hormat juga tempat orang kan. So cerita yang dia cerita kat aku yang kedua ni memang scary gila lah, memang creepy gila lah. Benda ni berlaku semasa dia dengan awek dia. Ni dengan awek pula. Ni awek manusia bukan awek alam gaib. Okey, dia kenal dengan pasangan dia ni dekat satu kilang yang sama. Bila diorang dah kenal satu kilang yang sama ni, time tu diorang shift malam. Kebetulan pada malam tu shift dia dengan shift pasangan dia ni memang sama pada malam tu. Biasalah kalau masuk pukul 7.30 pagi tu, 7.30 malam tu, balik mesti pukul 7.30 pagi. Sebab aku pernah kerja kilang. Okey, bila diorang selepas kuat gila siap. Disambung dengan cerita. Dia masuk pada jam 7.30, pukul 7.30 malam. Selepas maghrib, diorang masuk kilang bersama-sama dengan awek dia. Diorang masuk kilang tu pun diorang buatlah perkara-perkara yang, benda yang tak siap tau. Kerja-kerja diorang yang tak siap. So berpecah lah. Dia bagian operator dan awek dia bagian packing. Okey, dalam keadaan dia bagian awek dia ni, dia tak cerita pun. Dia cerita pasal dia lah. Dia tengah sedap buat bagian operator, bagian mesin ni. Dia cakap aku mesin besar kan, bukan ni mesin-mesin kecil-kecil. Memang mesin manual tu. Tak ada auto, manual. Memang tangan saja kena bergerak. Dalam keadaan dia buat, abang dia tak tahu ada kilang apa. Dia tak cerita pun kilang apa. Dalam keadaan dia tengah buat tu kan, dia rasa nak pergi toilet. Dia nak terkencing. Okey, tak apalah. Dia ada seorang partner tau. Partner dia ni Bangla. Dia suruh si Bangla ni take over dekat dia punya mesin untuk cover sekejap. And then dia pun pergilah ke toilet tersebut. Dalam keadaan dia berjalan, tengah berjalan ke toilet, dia masuklah toilet. Sebab toilet ni dia cakap memang dah lama tak pakai. Sebab dekat situ kilang tu besar kan, besar. And then dia ada banyak toilet tau. Ada toilet baru dengan toilet lama. Kebetulan toilet baru tu, cakap aku, toilet baru tu kebetulannya memang tengah rosak tau. Air memang pipe semua tengah problem. So dia pun terpaksa untuk pergi ke toilet yang lama tau. Toilet ni memang dah tutup lama. Kebetulan semasa dia pergi ke toilet lama tu, memang keadaan tu ada lampu bersih lah. Tempat tu bersih, tandas tu, toilet tu bersih. Faham maksud aku? Bukannya macam dah usang lah toilet, macam tak ada orang pakai lama. Tak ada. Toilet tu memang cantik. Ada lampu apa benda semua kan. Bila dia tengah masuk tu, biasalah, nak masuk toilet kau buang hajat kau dulu. Lepas kau dah buang hajat tu, pergilah ke sinki nak basuh tangan, nak bersihkan tangan. Terasa ada something pun, benda yang sama juga sedang memerhatikan dia. Okey, dia dekat sinki dia kat sinki, dia tengah basuh tangan. Depan dia cermin. Time tu kepala dia tak menghadap ke cermin. Kepala dia memang menghadap ke, dia tengok tangan dia nak basuh tangan dia lah. Basuh tangan dia. Bila keadaan dia tengah basuh tangan dia, dia rasa macam ada seseorang yang memerhatikan dia. Bila dia dongak je kepala, dia dongak je kepala, ada satu sosok, aku cakap kau dia cerita aku, ada satu sosok separuh badan, dia tak full, separuh badan, tak nampak muka, just rambut saja, memang agak tinggi. Dia nampak seperti Mama Rock. Dia nampak Mama Rock daripada separuh muka. Member apa lagi terus mengucap Allahu Akbar.
pasang turbo. Pasang turbo, langkah 1000 langkah, keluar daripada jamban tu, dari toilet tu dia keluar, sup dia tu pergi ke mesin dia. Dia duduk. Dia diam member. Dia cakap aku, dia terdiam, tak tahu nak cakap apa. Memang dah terkaku gila lah. Pandang bawah. Lepas tu ada seorang Bangla yang cover, take over tempat dia tu kan, datang cakap dengan dia, kenapa you punya muka pucat? Ada masalah ke? Bye. Itu tandas memang ada hantu lah. Si pengirim ni cakap lah, si Khairul ni cakap, itu tandas memang ada hantu lah. Tandas mana you pergi? Itu tandas lama. Ayo, itu tandas banyak keras tu. You gila pergi itu tandas tu. Sekarang tak semua orang yang masuk tandas tu tau. Sekarang diorang walaupun tak ada air, diorang ambil air daripada tandas perempuan, bawa ke toilet lelaki. Tandas baru lah. Kenapa korang semua tak beritahu aku? Kalau tidak aku dah pergi tandas baru. Tak adalah aku susah payah nak pergi tandas lama. Sekarang ni you nampak apa? Bangla tu cakap dengan dia, sekarang ni aku nampak satu sosok tubuh wanita sedang memerhati aku ketika aku basuh tangan. Aku nampak daripada dekat cermin. Wah, you gila lah. Terus Bangla tu seram sejuk. Tak adalah si Khairul ni tak adalah lepas dia nampak tu, tak adalah dia rasa macam dia nak berhenti kerja, tak ada. Lepas dia dah cerita dekat Bangla tu ni, teruslah geng. Dia pergi ke bahagian packing, jumpa awek dia. Dia cerita lah kat awek dia. Macam ni kalau awek dia tiaw dia, kenapa awak pergi toilet tu kan yang orang pakai dah tak ada orang pakai dah toilet tu. Awak ni pun satu dah tahu toilet tu macam tu. Toilet tu keras sikit, memang keras. Berapa ramai ada orang kena kat situ. Kenapa awak tak bagi tahu saya yang toilet tu keras? Saya nak bagi tahu, tapi takut nanti awak fikir bukan pula. Awak bagi tahu je lah tandas tu memang keras. Terus diorang bertekak mulut kat situ. Lepas diorang dah selesai bertekak tu, diorang pergilah kantin rehat apa benda semua. Ketika selepas diorang dah rehat, dia cakap dengan aku dia rehat pukul 12 lebih kot. Pukul 12 lebih dia rehat. Kilang biasa lah, kalau shift malam ni mesti ada rehat pukul 12 lebih. Dia pun rasa nak terbuk. Dia nak buang hajat yang besar lah geng. Kali ni bukan tandas lama, tandas baru yang ramai orang pergi. Ya, tandas baru tu yang tak ada air tu. Dia terpaksa lah pergi. Dia nak membuang hajat yang besar lah. Tapi nak tak nak dia kena pergi lah juga. Lepas dia dah pergi ke toilet tu pada jam pukul 1:30 pagi, dia terasa nak terber. Masuklah tandas tu. Lepas dia dah buat kerja dekat bahagian operator dia ni, dia pun rasa nak terber. Dia pergilah ke toilet yang tak ada air tu. Nak tak nak, dia tak kisah geng, mana-mana toilet pun memang tu pot dia geng. Memang pot dia daripada tandas lama ataupun tandas baru. Tu normal lah, memang tempat-tempat dia tu. Dia dah pergi ke toilet yang baru tu, dia nak buang hajat dia. Ketika dia dah tutup pintu tu, dia nak buka je seluar. Dia nak mencangkung. Dia bukan jamban mangkuk tau, dia jamban duduk. Dia nak duduk pun sama apa yang dia rasa juga. Dia rasa seperti benda sedang mematikan dia. Perasaan dia kuat lah geng, naluri dia kuat. Baru berapa saat geng nak merasa nikmat coklat nak keluar dalam tubuh kan. Dia pandang je atas, dia tengok atas. Benda yang sama yang dia nampak dekat toilet lama, tengok daripada atas. Bapak seram siap. Tengok terus, lupa lah member nak tarik seluar. Selamat tu coklat tu tak keluar daripada tubuh dia. Dia baru member terkejar lah nak tarik seluar. Buka pintu, terus lupa. Sampai tergolek-golek member si Syarul ni, sampai tersungkur member. Lepas tu dia terus pergi ke toilet. Dia terus pergi ke operator dia. Kita duduk sekejap. Sampai dia dekat mesin operator dia, sampai dia terfikir,
Aku nak berak pun kau kacau. Aduh, semak lah kepala aku. Terus aku tak jadi nak melabur. Kurang ajar lah kau. Marah. Terpaksa nak tak nak kena tahan lah. Besok pagi tu baru dia dah habis kerja, baru dia balik rumah. Barulah dia buang hajat dekat rumah dia. Kalau aku pun aku simpan weh. Aku simpan sampai rumah, baru aku lepaskan apa yang aku tahan malam tadi. So dari situ perkongsian dia bagi kat aku, geng. Memang nak kata seram tu, bagi aku lah, bagi aku seram lah. Tak tahu kalau bagi korang. Bagi aku memang seram gila lah dengan perkongsian dia ni. Kalau aku kat tempat dia pun, sebab aku pun tak pernah sekolah asrama kan. Dan aku pernah bekerja kilang. Kilang pun memang semua kilang sama. Tak kisahlah kilang ke, mall ke, ataupun supermarket ke. Macam aku pun pernah juga kena dekat 99 ni, tempat kerja aku ni. Yang aku sebelum ni cerita dengan korang ni, dia dah hampir jatuh kat tangga. Tangga tu hampir nak jatuh kat kepala dia. Lepas tu dengar orang minta tolong belakang kedai. Tu aku dah lalui dah. Semua tempat semua ada, kan. Bukannya tak ada, semua tempat ada. Memang scary, creepy gila lah. Memang cerita ni terima kasih lah kepada bro yang dah kongsikan pada bulan lepas, 2 bulan lepas, mengenai pengalaman beliau. So korang jangan percaya sangat lah, geng. Anggap ini satu hiburan dan juga perkongsian pengalaman dia kepada kita semua. Dan aku jadi penyampai dia. Aku bukan buat-buat cerita, geng. Aku tak ada masa aku nak buat-buat cerita. Memang betul kisah ni memang dia yang alami. Tak tahulah betul ataupun tidak, itu rahsia dia dengan Tuhan. So apa yang aku bagi tahu kat sini, jangan lupa subscribe, like and share pada semua rakan-rakan korang. Anggap ini satu perkongsian dan juga pengalaman dan pengajaran bagi kita, siapa yang pernah terkena seperti bro ni. So tunggu next video daripada aku, kisah seram, reaction dan apa sekali yang aku buat. Jangan lupa subscribe, geng. Support lah, and aku tak minta lebih pun. Aku minta korang tekan subscribe di sini, geng. Untuk support daripada segi semangat, right? Jangan skip iklan lah, tu yang paling penting. Korang kena belanja lah sikit, kan? Taklah, hai. Bukannya banyak pun. Aku minta korang tak skip je, untuk membantu aku, kan? Itu sajalah untuk video kali ni. Tunggu next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao.